untuk chapter 4 ialah linear programming, iaitu what is linear programming? Linear programming is a simple technique where we depict complex relationship through linear function. Linear function ataupun objective function and linear inequalities. Linear inequalities ni sebenarnya ataupun kita namakan juga sebagai constraint lah. Iaitu to find the optimum point. To find the optimum point. Okey, jadi kita nak tengok kat sini ialah nak dapatkan optimum point. Okey, so method dia ialah kita ada cara iaitu so kita ada linear programming punya problem. So kita perlu ada objektif lah. Okey. So kita perlu ada objektif. So objektifnya biasanya ialah biasa ada maximize, iaitu maximizing. Biasanya kalau maximizing ni berkaitan dengan profit lah. Profit. Okey. Manakala untuk problem yang kedua ialah kita nak cari minimizing, iaitu biasanya minimizing ni dari segi cost lah. Kan? Okey, sebab kalau kita sebenarnya dalam linear programming ni tujuannya untuk kita, biasanya kalau you tengok orang-orang yang business tu kan, dia mesti target what is the her target. Target dia ialah dia nak untung, kan? Betul? Nak untung. Tapi dia nak cari minimize cost. Ada juga yang nak dapatkan minimize cost. Okey, contoh saya nak belanja, belanja harian saya, nak beli baju dan pakaian untuk anak-anak saya dalam masa sebulan, saya mesti cari yang paling minimize. Kan? Minimize cost. Tapi cantik lah. Maksudnya berkualiti mungkin macam tu. Tapi kalau orang yang berniaga, dia akan nampak profit lah. Okey, jadi kita ada jenis-jenis problem, iaitu problemnya ialah standard problem. Iaitu standard problem ni dia ada campur. Dia punya ada yang lebih daripada ataupun kurang daripada. Ataupun non-standard form, iaitu ada yang ada sesetengah benda dia perlu lebih, ada sesetengah benda dia perlu kurang. Dan ada juga benda dia perlu lebih juga. Okey, campur-campur. Itu ialah non-standard. Kalau standard ni semua benda, kalau dia minta yang kurang, mesti nak kurang semua. Kalau nak lebih, mesti lebih semua. Okey, jadi caranya ialah dengan menggunakan kaedah graphical method dan simplex method. Okey, so kita so ini ada dah dalam nota awak dalam CDOS. Okey. So yang pertama sekali you kena perhatikan yang ni. Okey, iaitu kalau untuk formulating problem dia. Sebab kita nak dapatkan inequalities. Kita nak dapatkan inequalities. This one. Okey. Inequalities Okey, kalau kita tengok situation ni, kalau dia cakap tanda dia macam ni, tanda dia kurang daripada ni, kecil daripada macam ni. Okey. Iaitu biasanya ini adalah dia sebut less than. Okey, bila dia sebut less than, situasinya less than, tanda dia macam ni. Sama juga dengan smaller than. Smaller than pun tanda dia kurang daripada. Fever. Fever pun tanda macam ni. Dan below pun sama. Contoh saya kata, saya kena bagi duit belanja pada anak saya kurang daripada RM10. Maksudnya duit belanja anak saya, okey, belanja mesti kurang daripada RM10. Okey. Okey, so kita itu ialah bagi
tanda macam ni, kecil daripada. Okey, kalau kita tengok tanda macam ni, lebih daripada. Okey, kalau tanda lebih daripada, so ni dia akan sebut greater than, lebih besar, ataupun bigger than. Okey, ataupun more than. Okey, more than. Semua tanda ni ialah tanda macam ni, lebih besar. Okey, exceed pun sama. Exceed ialah lebih besar. Okey, dan over pun sama. Okey, itu ialah kalau contoh less than ataupun small than yang tanda macam ni. Okey, kita tengok tanda macam ni. Tanda yang macam ni ialah bila dia ada tanda kurang tapi ada sama kat bawah. Jadi dia sebut less than equal. Less and equal. Less than or equal to. Okay. Not more than. Okay. Lepas tu at most ataupun maximum. Okay. Ini ialah semua benda ni ialah tandanya lebih kecil atau sama. Kena ada tanda bawah ni. Tadi lebih kecil saja. Okey, yang ni ialah greater than equal. Greater. Tadi greater macam ni je, greater. Tapi bila dia sebut and equal, then maksudnya ada tanda macam ni. Tanda bawah ni. Okey. Greater than or equal. And dengan than samalah. Okey. Or, dia ada than or. Okey. Not less than. Tidak boleh kurang daripada. Bermaksud kena lebih lah. Tapi boleh sama. Sebab not less than. Okey. Yang kedua ialah at least. At least. Okey. Dan last sekali ialah minimum. Okey. Jadi kita tengok contoh. Okey. Saya tengok contoh dulu. Y is more than or equal to X. Okey, jadi Y ni lebih besar atau sama dengan X. Okey, sebab tu dia tanda Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, yang ni Y is at least X. Sama juga keadaan dia. Y is not less than X. Maksudnya Y tidak boleh kecil, kurang daripada X. Okey, jadi Y lebih besar atau sama. Okey, yang ni Y is less than or equal to. Y is less than or equal to. So, Y is less than or equal to. Sebab dia boleh sama. Sebab tu dia ada kat bawah tu. Okey, kalau sini Y is not more than K time of X. Maksudnya K time ni ialah sebenarnya berapa kali X. Berapa kali X. Okey, contoh saya kata Y ialah tidak boleh lebih daripada 3 kali X. 3 X. K tu maksudnya dia ada bagilah nilai K tu berapa. Biasa dia akan bagi 3 kali ganda ke, 5 kali ganda ke. Okey. So K ni mewakili nombor lah berapa kali. Okey. So yang ni ialah Y is not less than. Not less than. Okey. So Y is not less than. Y is not less than daripada KX. Kalau 3 kali X, 3X lah. Okay. Okay, so the total of A and B. Okay. Total ni ialah mewakili apa? Mewakili tambah kan? Hasil tambah ataupun sum of. The total of AX and BY. Maksudnya AX ialah AX dan BY. AX campur BY. Tidak boleh kurang daripada K. So, AX campur BY tidak boleh kurang atau sama dengan K. Okey.
Okey, so yang lain-lainnya you boleh tu. Okey, biasanya ratio lagi satu. Kalau dia kata the ratio of y to x, maksudnya y terhadap x. Maksudnya y nisbah x. Okey, y to x, y nisbah x. Bila y nisbah x ialah sebenarnya y per x lah. Y per x. Okey, sama juga kalau dia kata the ratio of x to y. X to y bermaksud x nisbah y. Okey, ataupun kita boleh tulis x bahagi y. Okey.